Bila saudara, bagi mengetahui lebih lanjut perkembangan di Johor, terutama di Parlimen Tanjung Piai, terus saja bersama Khairul Faiz Saripin. Faiz, silakan. Rakan penyampai di Angkasa Puri. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin yakin pemilihan calon PH pada pilihan raya kecil Parlimen Tanjung Piai tepat atas beberapa faktor. Ia termasuk latar belakangnya yang berpengalaman dalam bidang politik, pegangan agama yang kuat dan pendidikan. Wartawan Anas Matno ada laporannya. Tan Sri Muhyiddin berharap para pengundi dapat memberi sokongan kepada calon PH bagi meneruskan usaha yang dijalankan bekas penyandangnya, Allahyarham Datuk Dr. Mat Farid Mat Rafiq sebelum ini. Saya harap dalam keadaan apa sekalipun, cuaca hujan, ribut, taufan, tanggungjawab sebagai pengundi adalah amat penting dan kita mahu supaya peratusan pengundi yang keluar baik daripada orang Melayu, Cina, India dan lain-lain itu tinggi. Walaupun dia merupakan pilihan raya kecil, tetapi dia mempunyai signifikan yang besar. Beliau ditemui selepas pengumuman nama calon bagi PRK Tanjung Piai di Pontian pagi tadi. Kira-kira 53,000 pengundi berdaftar direkodkan di Parlimen Tanjung Piai dengan 57% adalah Melayu, Cina 42% dan India 1%. Bermula hari ini sehingga 15 hari bulan November nanti, kesemua 6 calon daripada parti masing-masing akan memulakan kempen bagi meraih undi dan memenangi kerusi di Parlimen Tanjung Piai ini. Dan pastinya sepanjang tempoh kempen ini juga Tanjung Piai akan menjadi tumpuan bagi mereka yang ingin mengetahui siapa yang akan diberikan mandat untuk mewakili suara rakyat di Parlimen Tanjung Piai. Anas Maknor, RTM. Isu kos sara hidup, kesihatan dan pelancongan antara tumpuan kempen calon Pakatan Harapan PH Carmine Sardini. Dan tanggungjawab saya sekarang ini adalah melaksanakan tanggungjawab untuk mendekati rakyat untuk meraih undi dari pihak Pakatan Harapan. Dan saya juga mengharapkan sokongan dari rakan-rakan daripada Pakatan Harapan semualah, peringkat pusat dan jentera daripada pilihan sendiri untuk terus membantu gerak kerja ini untuk memastikan kita mendapat undi yang banyak. Statusnya sebagai anak jati Pontian juga diharap dapat memberi keyakinan kepada pengundi. Carmine Sardini, 66 tahun, merupakan usahawan dan dilahirkan di Teluk Kerang dan juga seorang ahli perniagaan. Beliau juga lulusan Diploma Seni Bina di Universiti Teknologi Malaysia dan Diploma Lanjutan Seni Bina di Universiti Teknologi Mara. Pernah berkhidmat sebagai pembantu teknik dan arkitek di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur pada tahun 1978 hingga 1990. Beliau juga pengerusi Badan Kebajikan Sekolah Agama Taman Peling 1 serta Imam Masjid Al-Mutakim. 70% pemilih dijangka keluar mengundi dalam pilihan raya kecil PRK P165 Parlimen Tanjung Piai di Pontian pada 16 November ini. Peratusan itu disasar selepas pelbagai penambahbaikan dilaksana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi melancarkan urusan pengundian pada hari tersebut. Antara penambahbaikan itu termasuk memanjangkan tempoh pengundian sehingga pukul 5.30 petang berbanding 5 petang sahaja sebelum ini. Manakala pengundi bagi orang kurang upaya OKU dan warga emas berusia 60 tahun ke atas akan mengundi di dua saluran yang hanya dihadkan untuk 350 pengundi setiap satu. Menurut Timbalan Pengarah Pilihan Raya Negeri Muhammad Zaidat Abdul Samad, inisiatif agihan kad pengundi kepada 52,978 bakal pemilih di Parlimen Tanjung Piai juga dilakukan bagi memudahkan semakan pusat mengundi, saluran, nombor bilangan pengundi dan masa mengundi. Kita ada aplikasi MySPR Semak. Ini salah satu saluran untuk memberi kemudahan kepada pemilih untuk semak. Selain daripada voters card, so mereka boleh semak di MySPR Semak dan juga boleh lawat laman sesawang kita, laman sesawang SPR untuk menyemak pusat mengundi dan saluran masing-masing lah. Beliau ditemui pemberita selepas menjadi tetamu di Konti Johor FM.
Perbadanan Taman Negara Johor PTNJ menyasarkan 100,000 pelancong asing dan tempatan akan mengunjungi Taman Negara Johor Tanjung Piai Pontian tahun depan. Sasaran itu diletakkan selepas lokasi pelancongan di titik paling akhir benua Asia itu diberi nafas baharu selepas melalui beberapa fasa penyelenggaraan infrastruktur sepanjang tahun ini. Wartawan Sofian Nasron ada butirannya. Sehingga September lalu, 74,128 pengunjung dari dalam dan luar negara direkodkan masuk ke Taman Negara Tanjung Piai. Pengarah PTNJ Hanis Musalman Salehan berkata, RM500,000 kos penyelenggaraan infrastruktur diperuntuk bagi kerja baik pulih jeti 3 negara, pelantar pejalan kaki, dataran Sri Piai, Balai Sri Tanjung dan Kompleks Pelawat bermula Disember ini. Usaha dilakukan selari dengan persiapan menyambut Tahun Melawat Johor 2020. Menjayakan Tahun Melawat Johor tahun 2020 ni, kita ada perancangan untuk membuat beberapa program-program yang boleh menarik pengunjung ke Tanjung Piai inilah. Pengunjung kena hadir ataupun kena datang ke Tanjung Piai ini, terutamanya Tanjung Piai ini terletak di penghujung benua Asia, yang mana di Malaysia hanya satu saja yang terdapat di sini. Paling menarik jeti 3 negara yang dibuka semula 29 Oktober lalu selepas siap dibaik pulih bakal mencatat sejarah tersendiri pada 26 Disember ini sesuai fungsinya sebagai kemudahan paling penting di Taman Negara Tanjung Piai. Jeti 3 negara ini sepanjang 350 meter dan di sinilah akan menjadi tempat tumpuan di mana pelancong dari dalam dan luar negara berkumpul di sini bagi menyaksikan fenomena matahari cincin dan fenomena air pasang besar pada 26 Disember depan. Kira-kira 50,000 pelancong dari dalam dan luar negara disasarkan datang ke sini bagi menyaksikan fenomena tersebut. Sementara itu, pengunjung yang ditemui menzahirkan rasa teruja melihat keindahan flora dan fauna yang dipelihara dengan begitu baik. Dah 2-3 kali pergi sampai kemari lah. Saya minat tempat ni kerana tempat ini satu daya tarikan lah untuk bukan saja pelancong daripada luar negara, tapi saya rasa pengunjung-pengunjung daripada tempatan pun tertarik dengan tempat ni. Sepatutnya pelajar-pelajar sekolah pun sepatutnya harus dibawa kemari supaya dia mengenali tempat ini lebih mendalam lagi. Menarik, tempatnya pun cantik lah, tempatnya pemandangan dia pun lawa lah. Sebab cuti, jadi kita sebelum balik ke Pahang nak jalan-jalan kat sini lah, bawa cucu lah berjalan lah. Sebab cuaca pun macam elok kan, tak hujan, datang sini lah. Untuk kita tengok semula jadi kat sini kawasan yang habitat-habitat yang makin pupus ada kan, ketam kita boleh nampak, yang selama ni anak-anak kita yang tak kenal kita boleh kenal kan, pokok-pokok bakau, jenis-jenis pokok bakau. Alhamdulillah lah kat sini tempat rekreasi yang terbaik saya cakap. PTNJ turut mengawal selia 5 taman negara iaitu Taman Negara Johor Endau Rompen Peta, Taman Negara Johor Endau Rompen Selai, Taman Negara Johor Gunung Ledang, Taman Negara Pulau Kukup dan Taman Laut Sultan Iskandar. Sofian Nasron, RTM. Paparan itu mengakhiri sumbangan bahan berita dari Johor petang ini. Kembali bersama dengan rakan setugas di Angkasa Puri. Terima kasih Faiz.